Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Kita lihat soalan kita yang pertama pada bahagian B, iaitu soalan bernombor 11 dalam set soalan ini. A1 Roman, tuliskan penafian bagi penyataan di atas. 9 ialah 02 sempurna. Untuk menulis penafian, kita akan tambah perkataan yang menerangkan penafian, sama ada bukan ataupun tidak. Jadi jawapan kita di sini adalah 9 bukan 02 sempurna. Seterusnya soalan 2 Roman, tentukan sama ada penafian itu adalah benar atau palsu. Kalau kita lihat, pernyataan yang pertamanya adalah 9 02 sempurna adalah benar. Bila kita buat penafian, kebenaran akan jadi sebaliknya. Maka jawapan kita adalah palsu. Seterusnya soalan B. Gabungkan dua pernyataan di atas, P dan Q, dengan menggunakan perkataan dan untuk membentuk pernyataan majmuk. Tentukan nilai kebenarannya dan kemudian berikan justifikasi anda. Kita akan gabungkan pernyataan P dengan Q, maka jawapan kita adalah 2 dan 3 ialah nombor perdana dan faktor bagi 19. Kemudian kita akan tentukan nilai kebenarannya. 2 dan 3 adalah nombor perdana. Kemudian 2 dan 3 ini sebenarnya bukan faktor bagi 19. Jadi pernyataan benar bergabung dengan pernyataan palsu menggunakan perkataan dan. Benar dan palsu, maka kebenarannya akan jadi palsu. Kemudian kita akan nyatakan justifikasi. Apakah justifikasinya? Jadi jawapan kita adalah 2 dan 3 bukan faktor bagi 19. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan C. Tentukan sama ada hujah induktif di atas ialah kuat ataupun lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi bagi kedua-dua jawapan anda. Okay, di sini kita kena nyatakan sama ada hujah itu lemah ataupun kuat. Kemudian sama ada hujah itu meyakinkan ataupun tidak. Dan yang ketiga, kita kena beri justifikasi kepada kedua-dua jawapan kita tadi. Kita lihat untuk jawapan kita yang pertama, sama ada hujah ini lemah ataupun kuat. Kita kena lihat kepada premis dan juga kesimpulan. Kita lihat premis 1, 3 ialah faktor bagi 12. Dan premis ini adalah benar. Untuk premis 2, 6 ialah faktor bagi 12. Ini juga adalah benar. Premis 3, 12 ialah faktor bagi 12. Ini juga adalah benar. Kemudian kesimpulan, semua faktor bagi 12 boleh dibagi tepat dengan 3. Untuk mengetahui sama ada boleh dibahagi ataupun tidak, kita kena senaraikan apakah faktor bagi 12. Faktor bagi 12 bermula dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Dan kalau kita lihat di sini, nombor 1, nombor 2, nombor 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Maka kesimpulan di sini adalah palsu. Jadi kita lihat di sini, semua premis adalah benar dan kesimpulannya adalah palsu. Maka hujah induktif ini adalah hujah yang lemah. Jadi jawapan kita adalah lemah. Kemudian apakah justifikasinya? Kerana kesimpulannya adalah palsu. Seterusnya, adakah hujah ini meyakinkan ataupun tidak? Dan hujah ini tidak meyakinkan. Apakah sebabnya? Kerana hujahnya lemah. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, terdapat 1 markah dan juga 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita menggabungkan dua pernyataan dengan menggunakan perkataan dan. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan nilai kebenarannya palsu, 1 markah. Dan kemudian kita nyatakan justifikasinya 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kita menyatakan hujah ini adalah lemah beserta dengan justifikasinya masing-masing 1 markah. Kemudian kita menyatakan hujah ini tidak meyakinkan dan justifikasinya masing-masing 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu soalan yang bernombor 12. A. Rajah 5 menunjukkan set P, set Q dan set R
dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Darjah di ruang jawapan, lorekkan set P persilangan Q kesatuan R pelengkap. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali adalah kita akan nomborkan setiap ruang pada rajah Venn ini. Dan nombor ini kita letak secara rawak. Sini cikgu letak 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 ruang keseluruhan. Pertama sekali kita akan buat operasi yang berada di dalam kurungan terlebih dahulu, iaitu melibatkan set Q. Apakah nombor yang ada di dalam set Q? Di sini adalah 2 dengan 3. Kemudian set R pula, kita ada nombor 3, 4 dan 5. Dan operasinya adalah U ataupun kesatuan. Kesatuan maksudnya kita akan ambil kesemua yang ada dalam Q dan juga R. Jadi 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kat sini ada tanda pelengkap. Pelengkap ni maksud dia selain yang ada di dalam set Q dengan R. Maka selainnya adalah 1. Jadi jawapan di dalam kurungan adalah pada ruang 1. Seterusnya terlihat pula set P. Nombor yang ada dalam set P adalah 1, 2, 3 dan 4. Kemudian operasi yang menghubungkan P dengan dalam kurungan adalah N. N ini adalah persilangan. Persilangan bermaksud nombor yang sama yang ada pada P dan juga yang ada dalam jawapan dalam kurungan tadi. Dan jawapan kita di sini adalah 1. Dan kita akan lorekkan pada ruangan 1. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Diberi bahawa bilangan set P sama dengan 15, bilangan set Q ada 5, bilangan set R ada 12, kemudian bilangan P persilangan R ada 6, kemudian bilangan P persilangan Q persilangan R ada 2. Soalan dia, cari bilangan set semester. Kita akan cari berapakah bilangan unsur yang ada di dalam set semester ini. Antara cara mudah untuk kita dapat selesaikan soalan ini adalah dengan melukis gambar rajah Venn. Di mana kita akan ambil persilangan terlebih dahulu. Kita lihat persilangan bagi ketiga-tiga set P, Q dan R di sini ada 2. Ini bermaksud ketiga-tiga set ini saling bersilang. Kita boleh lukis seperti ini. Ini set P, kemudian set Q, kemudian set R. Ketiga-tiga set ini bersilang dan bilangan unsur yang ada adalah 2 di sini, di tengah-tengah. Kemudian kita lihat pula set P persilangan R di sini ada 6. Di P dengan R mesti ada 6. Jadi di sini dah ada 2, jadi berbaki ada 4 lagi. Kemudian kita lihat pula set yang seterusnya set P. Kita ambil set P dulu. P semuanya ada 15. Jadi kat sini P dah ada 4 dengan 2, maksud 6. Jadi bakinya adalah 9 lagi di sini. Dan seterusnya terlihat pula set Q. Q di sini ada 5 dan di sini ada 2 dah. Jadi bakinya ada 3 lagi. Kemudian set R ada 12. Kat sini ada 6. Jadi baki tinggal lagi 6 di sini. Jadi ini adalah rupa set semester kita yang melibatkan gabungan P, Q dengan R. Kemudian soalan cari bilangan unsur yang ada di dalam set semester. Jadi kita akan tambah ke semua nombor-nombor ini. Kita ambil 9, tambah 4, tambah 2, tambah 3, tambah 6. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 24. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Diberi set semester, iaitu X, 3 sehingga 20. Kemudian set K adalah nombor ganjil, set L adalah nombor perdana, dan set M ialah faktor bagi 40. Soalan 1 Roman, senaraikan semua unsur bagi set K, L dan juga M. Jadi kita akan senaraikan semua unsur-unsur yang ada di dalam set K, L dan M berdasarkan maklumat yang telah pun diberi. Kita lihat set kita yang pertama, iaitu set K. K merupakan set nombor ganjil. Dan nombor ganjil ini kita perlu dapatkan daripada set semester yang bermula dengan 3 sehingga 20. Jadi kita akan mula dengan 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Kemudian set seterusnya adalah L.
iaitu nombor perdana di antara nombor 3 sehingga 20. Kita akan bermula dengan 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Kemudian set yang seterusnya adalah set M, faktor bagi 40. Kita akan ambil dari nombor 3 sehingga 20. Kita akan bermula dengan 4, 5, 10 dan 20. Seterusnya soalan 2 Roman. Senaraikan unsur bagi K kesatuan M persilangan pelengkap bagi L. Pertama sekali kita lihat dalam kurungan terlebih dahulu iaitu K kesatuan M. K kesatuan M, maksud dia kita akan ambil semua unsur yang ada dalam K dan yang ada di dalam M. Jadi kita lihat balik jawapan kita pada soalan 1 Roman tadi. Kita ambil K dengan M. Kita senaraikan semuanya. Kita ada 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 dan 20. Kemudian tersenaraikan pula L pelengkap. L pelengkap ini maksudnya unsur yang berada di luar L. Okay, L di sini kita akan ambil selain daripada nombor 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19 ini. Jadi kita akan senaraikan dia juga. Kita ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 dan juga 20. Okey. Kemudian operasi di sini adalah persilangan. Persilangan bermaksud apa yang ada di dalam K kesatuan M ada juga pada L pelengkap. Kita akan ambil nombor yang sama. Jadi nombor yang sama di sini kita akan senaraikan iaitu terdiri daripada 4, 9, 10, 15 dan 20. Dan ini jawapan kita. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita melorekkan kawasan, kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B pula, kita mencari nilai bilangan unsur yang ada dalam set semester, kita akan dapat 2 markah di sini, itu jawapan akhir dan juga langkah pengiraan kita. Kemudian untuk soalan C, kita senaraikan unsur-unsur yang ada dalam set K, L dan M. Masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, kita senaraikan unsur yang ada dalam K kesatuan M dan juga L pelengkap. Kita dapat 1 markah dan jawapan akhir kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya terlihat soalan yang ketiga iaitu soalan yang bernombor 13. Jadual 2 menunjukkan skor bagi 2 peserta pertandingan menembak dalam pusingan akhir pertandingan menembak peringkat negeri Selangor. A. Tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk memilih peserta yang lebih konsisten. Sukatan serakan yang sesuai untuk menguji konsisten adalah sisihan piawai. Maka jawapan kita adalah sisihan piawai. Seterusnya soalan B. Hitung nilai mean, variance dan sisihan piawai bagi peserta A. Jadi di sini kita akan melibatkan peserta A sahaja dengan skornya. Pertama sekali adalah untuk mencari nilai mean, iaitu X bar. Kita menggunakan rumus yang telah diberi di dalam soalan. Kita akan tambahkan ke semua skor dan dibahagikan dengan jumlah bilangan percubaan. Kita akan ambil 8.4 tambah 9.5 tambah 7.2 tambah 9.9 tambah 9.8 tambah 8.7 tambah 9.4 tambah 8.9 dan kita akan bahagikan dengan 8. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 8.975. Untuk mendapatkan nilai mean, variance dan juga sisihan piawai, kita boleh terus menggunakan kalkulator saintifik kita. Caranya adalah pertama, kita akan tekan menu, kemudian kita akan pilih statistik. Kita akan tekan 6, kemudian kita akan tekan 1, iaitu one variable. Kemudian kita akan masukkan data kita. Yang pertama adalah 8.4 sama dengan 9.5 sama dengan 7.2 sama dengan 9.9 sama dengan 9.8 sama dengan 8.7 sama dengan 9.4 sama dengan
dan 8.9 sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan option. Kemudian kita akan tekan 3. Dan di sini kita dapati senarai jawapan kita. Di sini kita akan dapatkan nilai min iaitu X bar untuk baris pertama. Kemudian kita dapatkan nilai variance pada baris keempat. Dan sisihan PY berada pada baris kelima. Dan kita akan ambil jawapan kita sehingga 4 angka bererti ataupun 3 tempat perpuluhan. Dan seterusnya kita akan dapatkan pula nilai variance. Kita akan tunjukkan langkah pengiraan di mana jawapan kita pun ada di dalam kalkulator kita. Kita akan menggunakan rumus bagi variance. Rumus bagi variance adalah sigma kuasa 2 sama dengan sigma X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Jadi kita akan ambil 8.4 kuasa 2 tambah 9.5 kuasa 2 tambah 7.2 kuasa 2 tambah 9.9 kuasa 2 tambah 9.8 kuasa 2 tambah 8.7 kuasa 2 tambah 9.4 kuasa 2 tambah 8.9 kuasa 2 bahagikan dengan N iaitu 8. Kemudian kita akan tolak dengan nilai X bar 8.975 kuasa 2. Dan jawapan kita akan ambil dalam kalkulator iaitu 0.694. Dan seterusnya adalah mencari nilai sisihan PY. Sisihan PY ini adalah merupakan nilai punca kuasa 2 daripada nilai variance. Maka kita akan ambil 0.694, kita puncakan 2. Ini merupakan langkah pengiraan kita. Kemudian kita akan dapatkan nilai di dalam kalkulator iaitu 0.833. Baiklah, seterusnya soalan C. Diberi nilai mean dan variance bagi peserta B masing-masing ialah 8.6 dan 0.505. Kemudian, tentukan siapa paling konsisten dalam pertandingan tersebut. Nyatakan justifikasi anda. Sekali lagi, kata kunci di sini adalah konsisten. Maka kita akan menggunakan sukatan serakan sisihan PY. Sisihan PY yang kecil bermaksud nilainya adalah konsisten. Jadi kita lihat peserta B nilai sisihan PY-nya adalah 0.505. Dan untuk peserta A pula, sisihan PY-nya adalah 0.833. Jadi peserta B mempunyai nilai sisihan PY yang lebih kecil. Maka jawapan kita adalah peserta B. Dan justifikasinya adalah nilai sisihan PY B lebih kecil daripada A. Baiklah, seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, ternyatakan jawapannya sisihan PY terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita mencari nilai min, kita menunjukkan langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya adalah nilai variance, kita menyatakan langkah pengiraan dengan menggantikan nilai-nilai yang betul 1 markah dan jawapan 1 markah. Kemudian nilai sisihan PY, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian soalan C, kita menyatakan peserta B adalah lebih konsisten 1 markah. Kemudian kita menyatakan justifikasinya 2 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini kita akan dapat adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya terlihat soalan yang keempat iaitu soalan yang bernombor 14. A Raja 6.1 menunjukkan sektor bagi sebuah bulatan yang berjejari 42 cm. Diberi panjang lengkok AC ialah 88 cm. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, cari nilai theta. Diberi di sini panjang lengkok AC adalah 88 cm. Rumus untuk mencari panjang lengkok adalah sudut per dengan 362 pi J.
Dan jawapan di sini adalah 88. Jadi kita akan gantikan nilai-nilai yang kita ada di dalam soalan. Pertama kita ambil theta sudut per 360, darabkan dengan 2, darabkan dengan pi 22 per 7, dan darabkan dengan J di sini 42. Dan kita samakan dengan 88. Kemudian kita akan terus menggunakan kalkulator saintifik kita. Kita akan ambil X per 360, darabkan dengan 2, darab dengan 22 per 7, dan darabkan dengan 42. Kemudian kita akan tekan alpha, calculate untuk simbol sama dengan. Kemudian tekan 88. Untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan shift, tekan calculate dan tekan sama dengan. Kita akan dapat nilai theta kita adalah 120. Seterusnya terlihat soalan B. Raja 6.2 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC. Diberi B adalah pusat bagi sukuan bulatan BDE. Menggunakan pi sama dengan 22 per 7, hitung luas dalam sentimeter persegi bagi kawasan berlorek itu. Kita akan mencari luas segitiga dan juga kita akan cari luas sektor bulatan ini. Luas segitiga adalah setengah darab tapak darab tinggi. Tinggi segitiga adalah 10 di sini, 3 tambah 7. Kemudian kita kena dapatkan panjang tapak BEC. Di sini 7 BE sebab dia adalah jejari juga. Kemudian di sini 26 dan segitiga ini adalah segitiga tegak. Kita akan gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan panjang tapak, iaitu 26 kuasa 2 tolak dengan 10 kuasa 2. Kemudian kita akan puncakan dan kita akan dapat panjang tapaknya adalah 24 di sini. Jadi kita akan cari luas segitiga tolak dengan suku bulatan. Itu 1 per 2 darabkan dengan tingginya 10 dan tapaknya adalah 24. Kemudian kita tolak dengan suku bulatan. Suku bulatan sudutnya adalah 90 darjah, iaitu 90 per 360. Ataupun kita boleh tulis juga 1 per 4. Kemudian kita darab pi dan darabkan dengan J di sini adalah 7 kuasa 2. Dan kita terus tekan kalkulator, jawapan kita adalah 163 per 2. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor perpuluhan 81.5. Seterusnya adalah soalan C. Raja 6.3 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Diberi BED dan AOEC ialah garis lurus. Diberi AOE ialah 18 cm, EC 8 cm. Cari panjang dalam cm bagi BED. Di sini terdapat diberi maklumat tentang panjang iaitu AOE adalah 18 cm di sini. Kemudian EC adalah 8. Maka di sini kita boleh dapatkan panjang diameter bulatan iaitu AOC. Itu 18 tambah 8. Kemudian kita akan bahagi dengan 2 untuk nak dapatkan nilai jejari, iaitu dapat 13. Maka jejarinya di sini adalah 13. EC adalah 8, maka OE kita akan dapat 5 di sini. Seterusnya kita akan buat garis ini. Kita akan membentuk segitiga bersudut 90 darjah di sini. Dan OD ini adalah juga merupakan jejari bulatan. Dan nilainya adalah 13. Kemudian kita boleh dapatkan nilai DE di sini dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Kemudian kita akan puncakan dia. Dan kita akan dapat panjang DE adalah 12. Dan DE ini sama panjang dengan BE, 12 juga. Maka untuk dapatkan panjang bagi BED, 12 tambah 12. Jadi kita akan dapat 24 jawapan kita. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A. Kita mendapatkan nilai theta, itu nilai sudut. Kita menggunakan rumus dengan menggantikan nilai yang betul 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Kemudian lihat pula soalan B. Kita menggunakan rumus yang betul untuk mencari luas segitiga. Kemudian kita menggunakan operasi tolak dan tolak dengan luas sukuan bulatan dan jawapan akhir kita masing-masing 1 markah. Seterusnya kita lihat pula soalan C. Itu kita mendapatkan nilai panjang BED. Pertama sekali kita dapatkan panjang jejari, dapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan panjang DE dengan menggunakan teorem Pythagoras tadi, kita dapat 1 markah. Dan jawapan akhir kita 1 lagi markah.
Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang kelima, iaitu soalan yang bernombor 15. A rajah 7 menunjukkan graf bagi Y sama dengan 2 sin X. Satu Roman, cari nilai P dan nilai K. Terlihat di sini, nilai P ini merupakan nilai amplitude di sini. Dan nilai amplitude ini diwakili oleh pemberi ubah A. Kemudian K pula merupakan tempoh. Tempoh ini adalah mewakili 360 darjah per dengan nilai B. Secara umumnya untuk fungsi trigonometri, fungsinya adalah Y sama dengan A sin BX tambah C. Dan soalan yang kita ada, Y sama dengan 2 sin X. Jadi kita lihat di sini, nilai A kita adalah 2. Nilai B adalah 1 dan nilai C adalah 0. Maka nilai P kita adalah sama dengan 2, iaitu nilai A bersamaan dengan nilai amplitude. Kemudian nilai K. K ini adalah merupakan tempoh. Tempoh adalah 360 darjah bahagi dengan nilai B. B di sini adalah 1, maka 360 bahagi 1 kita dapat jawapan kita. K sama dengan 360 darjah. Seterusnya, 2 Roman, nyatakan nilai minimum bagi graf itu. Nilai minimum, nilai yang berada paling bawah sekali di sini. Dan ini juga merupakan nilai amplitude. Amplitude di sini adalah 2, maka di bawah juga adalah 2. Dan nilainya akan jadi negatif. Dan nilai minimumnya adalah negatif 2. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B, 1 Roman. Lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan bagi fungsi Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Jadi untuk menjawab soalan ini, terlihat pada ruangan jawapan telah pun diberi jadual. Kita akan gunakan fungsi Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Kita akan terus tekan kalkulator dengan menggantikan nilai X. Nilai X yang pertama adalah 45 darjah. Caranya adalah kita tekan 2 cos 45, kemudian kita tekan sama dengan. Kemudian baru kita tambah dengan 1. Dan jawapan kita akan dapat 2.41. Kemudian nilai X yang kedua adalah 180. Sekali lagi, kita tekan 2 cos 180, kemudian tekan sama dengan. Kemudian dapat jawapan, baru kita tambah 1. Dan jawapan kita adalah negatif 1. Soalan B, 2 Roman, berdasarkan jadual 3, lukis graf fungsi Y sama dengan 2 cos X tambah 1 bagi sudut 0 darjah sehingga 360 darjah. Jadi kita akan melukis graf fungsi ini dan jawapannya adalah menjadi seperti ini. Kita akan plotkan titik-titik ini berdasarkan kepada jadual yang kita telah penuhi sebentar tadi. Kemudian terlihat soalan 3 Roman, cari nilai X apabila Y sama dengan 2 bagi X antara 0 sehingga 360 darjah. Di sini kita akan dapatkan nilai X apabila Y sama dengan 2. 2 pada di sini, kita akan buat unjuran. Dan nilai ini, kita akan dapat X adalah 62 darjah. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberi markah, kita mendapatkan nilai P 1 markah dan nilai K 1 markah. Kemudian ternyatakan nilai minimum bagi graf itu terdapat 1 lagi markah. Kemudian seterusnya, untuk soalan B, kita lengkapkan jadual dengan jawapan yang betul, masing-masing terdapat 1 markah. Kemudian seterusnya, kita melukis graf fungsi bagi fungsi ini. Kita plotkan dengan titik yang betul, dengan koordinat yang betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik tersebut dengan garis yang licin dan cantik, kita dapat 1 lagi markah. Dan kita lihat soalan 3 Roman, kita nyatakan nilai X adalah 62 darjah, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya termasuk bahagian C, soalan pertama iaitu soalan yang bernombor 6. Jadual 4.1 menunjukkan pengkadaran premium bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Natasha memiliki sebuah kereta yang untuk digunakan di Terengganu. Beliau ingin memperbaharui insurans motor untuk keretanya daripada syarikat insurans AIZ. Maklumat keretanya adalah seperti berikut. Kita lihat pada soalan.
Berdasarkan kepada maklumat kereta Natasha, 1 Roman, nyatakan pihak pertama dan pihak kedua yang terlibat dalam insurans motor. Pihak pertama adalah Natasha. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak syarikat insurans, iaitu syarikat insurans AIZ. Soalan 2 Roman, hitung premium kasar yang perlu dibayar oleh Natasha jika dia membeli A. Polisi komprehensif. Jadi di sini kita akan mengira polisi komprehensif. Kita melihat kepada jadual yang telah pun diberi, jadual tarif. Pertama, Natasha berada di Terengganu iaitu Semenanjung Malaysia. Kemudian polisi yang dipilih adalah polisi komprehensif dan terlihat pula cc kenderaannya adalah 1500 cc. Kita akan ambil 1650 cc, iaitu tidak melebihi 1650 cc dan bayarannya adalah RM305.50. RM305.50 ini merupakan bayaran untuk nilai kereta Natasha untuk RM1,000 yang pertama. Kalau kita lihat di sini, jumlah yang ingin diinsurankan adalah sebanyak RM60,000. Maka di sini kita akan tulis untuk polisi komprehensif untuk RM1,000 yang pertama, Natasha perlu bayar RM305.50 yang terdapat dalam jadual tadi. Kemudian selebihnya masih ada lagi RM59,000. Macam mana nak kira untuk lebihan itu? Kita akan ambil nilai itu dan didarabkan dengan RM26, iaitu nilai ribu yang berikutnya darab dengan 26. Dan nilai ribu berikutnya masih ada lagi 59,000 kita darabkan dengan 26. Dan kita akan dapat RM1,534. Kemudian kita akan tambahkan 1,000 yang pertama dan juga 59,000 yang berikutnya. Sini kita tambah, kita akan dapat RM1,839.50. Kemudian seterusnya yang perlu kita pertimbangkan adalah diskaun, iaitu NCD, No Claim Discount. Kalau kita lihat di sini maklumat yang diberi, NCD adalah 30%. Bermaksud Natasha akan dapat potongan sebanyak 30% pada nilai yang kita kira tadi. Jadi NCD 30%, kita akan ambil 30% dan darab dengan 1,839.50 sen. Dan kita akan dapat RM551.85. Kemudian jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Natasha, kita akan ambil nilai besar ini dan ditolakkan dengan nilai diskaun. 1839.5 tolak 551.85. Dan kita akan dapat RM1,287.65. Baiklah, seterusnya soalan B, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Untuk mengira polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dia berkait rapat dengan polisi komprehensif, iaitu nilainya adalah sebanyak 75% daripada nilai polisi komprehensif. Maka kita akan ambil 75% dan didarabkan dengan nilai insurans komprehensif tadi yang sebelum ada diskaun, 1839.5. Dan kita akan dapat nilainya adalah RM1379.63. Kemudian di sini juga ada NCD-nya. NCD-nya sama juga, iaitu 30%. Kita akan tolak 30%, iaitu 30%, darabkan dengan 1379.63. Kita akan dapat RM413.89 jumlah diskaun. Jadi bayaran akhir yang perlu dibayar oleh Natasha, kita tolak 1379.63 tolak 413.89. Dan jawapan kita akan dapat RM965.74. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Natasha memandu keretanya sejauh 60 km dari rumahnya untuk melawat rakannya di hospital. Jadual 4.2 menunjukkan catatan perjalanannya. Soalan 1 Roman, rajah 8 di ruang jawapan menunjukkan graf jarak masa.
A nyatakan nilai Q dan juga nilai R. Kini kita akan melihat jadual dan juga graf yang telah pun diberi pada ruangan jawapan. Yang pertama sekali, untuk dapatkan nilai Q, kalau kita lihat di sini, pada pukul 8 pagi, dia memulakan perjalanannya. Kemudian 20 minit berikutnya, iaitu 8.20, dia berhenti di sebuah restoran untuk bersarapan setelah memandu sejauh 25 km. Kat sini masa adalah 20. Bermaksud dia berhenti di sini. Dan jaraknya adalah 25 km. Bermaksud kita akan ambil jarak 60 tolak dengan 25. Kita akan dapat 35. Jadi Q di sini adalah 35. Dan seterusnya, kita akan dapatkan pula R. Kita lihat pula 8.40 iaitu 20 minit berikutnya, dia meneruskan perjalanan untuk 35 km lagi. Dan akhirnya dia akan sampai di hospital pada pukul 9.20 pagi. Jadi nilai R di sini bermula daripada minit ke-20 ini. Sehinggalah ke R bermaksud Natasha berhenti makan. Dia bermula 8.20 dan meneruskan perjalanan 8.40. Jadi dia berehat selama 20 minit di sini. Jadi R adalah akan jadi 40 minit, iaitu 20 tambah dengan 20. Seterusnya, lengkapkan graf untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan Natasha. Jadi Natasha bergerak pada pukul 8 sampai sejauh 25 km dalam masa 20 minit. Kemudian dia berhenti selama 20 minit. Jadi graf berhenti akan jadi graf mendatar macam ni. Kita akan buat garis putus-putus di sini untuk menunjukkan dia sampai ke R. Kemudian dia teruskan lagi perjalanannya sejauh 35 km sehingga tiba di hospital. Jadi kita akan buat garis lurus condong seperti ini. Dan inilah jawapan untuk soalan B. Kemudian, hitung laju purata keseluruhan perjalanan itu dalam kilometer per jam. Jadi untuk mencari laju purata ataupun laju, kita akan ambil jarak per masa. Jarak yang dilalui oleh Natasha adalah 60 km dan masanya adalah 80 minit. Dan 80 minit ini kita akan tukar kepada unit jam, kita bahagi dengan 60. Dan kita terus tekan kalkulator. Jawapan kita adalah 45 km per jam. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman, pihak pertama ternyatakan Natasha 1 markah dan ternyatakan pihak kedua syarikat insurans AIZ 1 markah. Kemudian untuk soalan 2A iaitu polisi komprehensif, sini kita menyatakan RM1,000 yang pertama terdapat 1 markah. Kemudian RM59,000 yang berikutnya terdapat 1 lagi markah. Kemudian kita tolakkan nilai insurans dan juga NCD 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B pula iaitu polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Kita menyatakan nilainya adalah 75% daripada nilai komprehensif, dapat 1 markah. Kemudian kita mencari nilai NCD, kemudian kita tolakkannya, terdapat 1 lagi markah. Dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya terlihat soalan B, kita nyatakan nilai Q, terdapat 1 lagi markah. Kemudian kita nyatakan nilai R, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, kita sambungkan graf ini, masing-masing kita dapat 1 markah. Kemudian soalan 2 Roman, kita menyatakan laju, kita menggunakan rumus jarak per masa, 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang kedua, itu soalan yang bernombor 17. Rajah 9 menunjukkan 2 orang murid daripada sekumpulan murid iaitu Arif dan Tasha yang sedang memandang dari jauh sebuah arca barang perhiasan dalam rumah yang dibina berdasarkan gabungan sebuah kuboid dan 2 buah prisma tegak. Diberi bahawa segitiga sama kaki ABC dan DEF ialah kereta rentas seragam bagi kedua-dua pepejal berbentuk prisma tegak itu. Ini bukan rajahnya. Kemudian di sini diberi maklumat. Diberi BC sama dengan 6 cm. Jadi kita akan tandakan pada rajah 6 dan sini juga ada 6. Segitiga sama kaki. Kemudian ED sama dengan FG 4.5. Kemudian SM nisbah SF sama dengan 1 nisbah 2. Ini sini 9, di sini 1,
dan di sini 2. Maka sini akan dapat 3 dan ini akan jadi 6. Hitung isi padu arca di atas dalam sentimeter padu. Kita akan dapatkan ketiga-tiga bentuk ini, iaitu kuboid dan juga 2 prisma tegak. Kita akan gunakan rumus masing-masing. Pertama sekali kita akan gunakan rumus kuboid, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Kita akan dapat nilainya adalah 4.5 darab 12 darab 9. Kemudian ditambahkan dengan prisma pertama di sini, ataupun prisma A dan juga prisma B. Untuk dapatkan isi padu prisma A, kita akan cari luas kerata rentasnya, iaitu berbentuk segitiga dan terdarabkan dengan panjangnya, iaitu 9 di sini. Ini panjangnya. Ini kerata rentas. 1/2 darab 6 darab 6 dan darab dengan 9. Kemudian prisma B, kerata rentasnya juga adalah segitiga, iaitu 1/2 darab 4.5 darab 4.5 dan darabkan dengan tingginya di sini adalah 6. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 708.75. Ataupun kita nyatakan dalam bentuk pecahan tidak wajar 2835/4, ataupun boleh juga dalam bentuk nombor bercampur 708 3/4. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Lukis dengan skala penuh. 1. Roman. Dongakkan arca itu pada satah mencancang yang selari dengan GH sebagaimana dilihat oleh Tasha. Tasha memandang di sini, dan apakah bentuk yang Tasha akan nampak? Tasha akan nampak bentuk segi empat ini, segi empat tepat. Nampak bentuk segitiga kaki sama, dan satu lagi bentuk segitiga kaki sama. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu membuat lakarannya terlebih dahulu. Lakarannya akan jadi seperti ini. Satu segitiga dan juga satu lagi segitiga. Kemudian kita akan nyatakan ukurannya. Sebab kita akan lukis mengikut ukuran sebenar. Sini 12, sini 4.5, kemudian sini 4.5 juga sama. Kemudian di sini 6, sini 6. Kemudian untuk garis condong, kita akan terus garis saja tanpa melibatkan ukuran. Bagaimana kita nak lukis bentuk bagi cantik licin? Di sini cikgu ada bagi satu tips. Pertama sekali, kita kena lakar, kemudian kita nyatakan ukuran. Kemudian apabila kita dah lakar dan nyatakan ukuran, pertama sekali kita akan lukis bentuk yang besar terlebih dahulu. Jadi untuk soalan ini, kita akan lukis bentuk segi empat terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan bentuk dua lagi segitiga kiri dan kanan. Sambung saja begini, supaya garis kita tidak bertindan. Dan jawapan akhir kita akan dapat seperti ini. Baiklah, seterusnya soalan 2 Roman. Dongakkan arca itu pada satah mencancang yang selari dengan GN sebagaimana dilihat oleh Arif. Kali ini Arif pula. Apakah bentuk yang Arif akan nampak? Kalau Arif lihatnya di sini, dia akan nampak segi empat ini. Kemudian dia akan nampak dua prisma ini. Yang pertama adalah prisma yang berada di depan sekali. Dia akan nampak tinggi ini, bentuk ini. Kemudian satu lagi prisma yang kedua, yang lebih besar dan tinggi, akan dapat macam ni. Dan dalam bentuk lakarannya, Arif akan nampak pertama adalah segi empat, kemudian prisma, kemudian satu lagi prisma yang lebih besar dan panjang. Akan nampak seperti ini. Kemudian kita nyatakan ukurannya di sini adalah 9. Sini 4.5, kemudian panjang ini adalah 6. Dan sini 4.5 juga, dan sini adalah 6. Setelah kita lakar, kita akan lukis bentuk yang terbesar dalam rajang ini. Kita akan lukis satu bentuk segi empat tepat yang paling besar. Kemudian baru kita lukis bentuk yang berada di dalamnya. Lukis segi empat dan tambah satu lagi garis ini di dalam. Kemudian jawapan akhir kita akan lukis dan akan jadi seperti ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C.
Kemudian guru meminta murid-murid untuk membina semula arca dalam Raja 9 dengan menggunakan plastisin secara berkumpulan. Diberi bahawa jumlah masa dalam minit yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan tersebut, iaitu T, berubah secara songsang dengan bilangan murid dalam setiap kumpulan N. Arif dan Tasha yang menjalankan tugasan secara berpasangan memerlukan masa selama 50 minit untuk menyiapkan tugasan tersebut. Itu masa yang diperlukan, itu T dalam minit jika 3 orang murid lagi menyertai kumpulan mereka. Jadi di sini kita akan menerbitkan ubahan songsang. Di sini dinyatakan bahawa iaitu T masa berubah secara songsang dengan bilangan ahli kumpulan iaitu 1/n. Kemudian kita akan terbitkan persamaan dengan memasukkan nilai pemalar iaitu K, T sama dengan K/n. Di sini nilai T telah pun diberi iaitu 50 minit bersamaan dengan K per dengan 2 orang iaitu Arif dan Natasha. Maka kita akan dapatkan nilai K iaitu pemalarnya K sama dengan 100. Maka di sini juga kita boleh tulis ubahan songsang kita iaitu T sama dengan 100/n. Jadi di sini ada 3 orang lagi murid yang akan masuk dalam kumpulan Arif dan juga Tasha. Maka N yang akan jadi sebanyak 5. Jadi T sama dengan 100/5. Maka nilai T kita akan dapat di sini adalah 20 minit. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Soalan pertama adalah kita mencari isi padu bagi bentuk ini. Di sini kita menggunakan rumus yang betul dengan menggantikan nilai yang betul iaitu kuboid dan juga prisma tegak kita dan kita buat operasi tambah. Dan jawapan akhir kita. Masing-masing kita akan dapat 1 markah, 1 markah, 1 markah. Seterusnya kita melukis bentuk yang dilihat oleh Tasha. Di sini kita menyatakan bentuk yang betul dan juga ukuran yang betul dengan keadaan lukisan yang cantik dari Chen. Kita akan dapat 4 markah. Kemudian seterusnya, lukisan yang kedua juga, kita lukis dengan cantik, ukuran yang betul dan bentuk yang tepat, kita akan dapat 4 markah lagi. Dan seterusnya, ada soalan terakhir, itu soalan bahagian C. Kita mendapatkan nilai pemalar K, 1 markah. Kemudian kita bentukkan persamaannya 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Dan untuk soalan ini, maka keseluruhannya adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.